Okey, pagi-pagi sambil-sambil nak sarapan kenalah baca berita dulu kan. Okey, kita buka lah berita. Dakwaan melakukan amang seksual. Uish. Apa ni? Apa amang seksual ni? Apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tadi cikgu dengar Nisa sedang berkata-kata tentang amang seksual. Ya, cikgu. Boleh. Pagi-pagi kita baca berita kan keluar pula perkataan amang seksual ni. Tapi macam tak berapa faham lah cikgu. Jaranglah dengar. Jarang dengar pasal amang seksual ni cikgu. Okey, Cik Nisa. Ya. Hari ini kita akan membantu awak dan murid-murid untuk memahami apakah yang dikatakan amang seksual. Oh, okey, baiklah. Lega saya tak adalah tertanya-tanya seorang diri. Okey, baiklah. Assalamualaikum semua. Hai. Apa khabar anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Satu lagi episod pada pagi ini di mana kita akan membicarakan tentang apa Nisa telah sebutkan sebentar tadi. Tetapi sebelum itu untuk Nisa suka nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka, pakai tu betul-betul elok-elok supaya kemas dan juga selamat. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan lazimkan penggunaan gel ataupun cecair pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Siapa agaknya dua insan yang menegur saya tadi? Mereka adalah guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita. Sebelum tu, kita tonton profil mereka. Baik, semua jom kita sama-sama mempersilakan kedua-dua cikgu yang akan bersama-sama kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rosman Rosli yang merupakan Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Setiausaha Kokurikulum dari SMK Teriang Hilir Simpang Durian Jelembung Negeri Sembilan. Jumpa lagi cikgu di teras. Dan kita ada Cikgu Azamuddin Haji Ahmad Barkat yang merupakan Setiausaha Sekolah Sukan, Setiausaha Sukan Sekolah, SMK Sultan Abdullah Cenderung Balai Perak. Apa khabar kedua-dua cikgu hari ini? Alhamdulillah sihat Nisa. Alhamdulillah semuanya bersemangat dan kita kira kawan-kawan di rumah pun turut sama bersemangat. Bukan setakat kita ada kawan-kawan di rumah, kita ada kawan-kawan di Google Meet yang akan bersama-sama dengan kita secara alam maya. Jadi saya nak panggil kawan-kawan saya, jom masuk ke kelas semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Semuanya dah bersedia ya? Okey, kita nak berkenalan dengan satu persatu, tapi saya minta kalau ada yang tak buka video ataupun apa orang panggil tu, kamera. Kamera tiba tak kenal pula. Kamera tu boleh on kan. Kita mulakan dengan Azawani. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Azawani binti Muhammad Yusof. Saya dari SMK Sultan Abdullah Perak. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Anisa. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari SMK Sultan Abdullah Perak. Baik, terima kasih. Seterusnya silakan Liana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Lina Betai Bezizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teriang Hilir. Baik, terima kasih. Seterusnya kita persilakan Syamimi. Silakan Syamimi. Saya Nur Syamimi Akilah binti Hamisun dari SMK Teriang Hilir. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada kawan yang bernama Anggriana. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anggriana Rian Alidi binti Wagi Susanto dari kelas 5 Alif Sekolah Menengah Kebangsaan Teriang Hilir. Baik, terima kasih. Kita ada seorang lagi rakan yang akan bersama-sama kita tetapi mungkin dia tak masuk kelas lagi. Tak mengapa. Mungkin masih nak menghabiskan sarapan dan sebagainya. Baiklah, kita tadi sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, saya ada video khas cikgu. Video khas untuk kita kongsikan dengan semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Jom sama-sama kita saksikan. Pernah awak dengar
tentang amang seksual. Amang seksual. Rasanya saya Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Hari ini saya pertama kali dengar. Apa amang seksual itu? Amang seksual? Saya macam pernah dengar. Tapi tak sure lah. Amang seksual tu sama dengan sexual harassment ke? Lebih kurang, tapi pernah dengar tak perkataan amang seksual tu sendiri? Tak pernah. Saya dengar sexual harassment je. Awak pernah dengar tak perkataan amang seksual? Oh, maaf cikgu, saya tak pernah dengar perkataan amang seksual. Okey, awak pernah dengar tak perkataan gangguan seksual? Oh, yang tu saya pernah dengar. Gangguan seksual itu adalah sebahagian daripada amang seksual. Amang seksual ini merupakan undang-undang yang ada di Malaysia bagi melindungi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun seperti awak. Apa yang saya faham tentang amang seksual ni ialah serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal ke atas kanak-kanak yang berumur 18 tahun ke bawah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Ya, itu dia pendapat rakan-rakan kita berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, iaitu amang seksual. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, cikgu, saya nak jemput Cikgu Rosman dulu untuk kita sanitasi tangan kita. Okey. Alright. Sebelum saya persilakan Cikgu Azam, kita sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan dengan begitu ketat sekali, memandangkan kes pun bukanlah dalam jumlah yang cantik orang kata kan. Saya sekali, baiklah yang di rumah jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Baiklah cikgu, berdasarkan video yang saya tengok tadi, kawan-kawan kita pun ada yang tertanya-tanya, apa tu amang seksual? Sama ke dengan apa yang diperkatakan tentang gangguan seksual atau sexual harassment? Betul ke cikgu? Okey, sebelum saya nak jawab persoalan daripada Nisa tadi, suka untuk saya ingat kita mulakan kelas kita pagi ini dengan bacaan doa. Baik cikgu, boleh cikgu. Okey, sama-sama kita tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey Nisa, sebelum saya jawab persoalan Nisa tadi, okey, saya nak tanya dulu anak-anak murid saya yang bersama kita pada pagi ini, adakah mereka juga memahami apakah yang dikatakan sebagai amang seksual? Amang seksual. Siapa nak ada yang nak kongsikan? Okey, silakan. Silakan. Tan Waiken, kawan kita, seorang lagi, silakan. Cikgu, saya pernah mendengar berkaitan dengan amang seksual, cikgu. Okey, pernah mendengar ya Tan. Okey, yang lain? Mimi? Saya tak tanya Mimi lah. Saya belum pernah mendengar tentang amang seksual, cikgu. Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar, cikgu. Macam mana tu? Okey, hari ini Nisa, kami akan, saya dan Cikgu Azam akan menerangkan apakah yang dikatakan sebagai amang seksual. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana mengatakan tidak kepada amang seksual dan tingkah laku yang berkaitan amang seksual, dan saya juga akan bercerita sikit mengenai undang-undang yang berkaitan dengan amang seksual di bawah Akta 792. Cikgu, adakah apa yang kita belajar pada hari ini hanya berkisarkan murid-murid di sekolah ataupun kehidupan seharian kita? Dia sebenarnya semua pihak. Semua pihak. Dari kanak-kanak, pelajar, ibu bapa dan masyarakat secara keseluruhannya. Ya, baiklah. Saya sebenarnya tak sabar-sabar nak mengetahui apa yang kita boleh manfaatkan daripada episod pada pagi ini. Jadi yang di rumah pun boleh turut sama untuk memberi perhatian terhadap topik kita hari ini, iaitu amang seksual. Sebelum Cikgu Rosman dan Cikgu Azam berkongsi dengan lebih lanjut, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
thank all the teachers for being an important part of my life. Words cannot describe my gratitude to you. Thank you teachers, stay awesome and happy Teachers Day. Seorang pengawal keselamatan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun dan 4 sebatan di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu kerana melakukan amang seksual terhadap cucu tirinya. Hakim Nuriyah Uthman membuat keputusan itu selepas tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 377CA Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Mengikut pertuduhan, tertuduh berusia 59 tahun itu didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa berusia 8 tahun di Pondok Rehat, sebuah taman permainan di Dungun jam 4 petang pada pertengahan Oktober lalu. Tertuduh turut didakwa melakukan amang seksual terhadap mangsa di sebuah rumah di Dungun jam 4 petang 4 November lalu. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan 2 sebatan bagi pertuduhan mengikut Seksyen 377CA Kanun Keseksaan. Manakala hukuman penjara 3 tahun dan 2 sebatan bagi pertuduhan kedua. Hukuman berjalan secara berasingan bermula tarikh tertuduh ditahan 7 November lalu. Tertuduh turut diarah berada dalam pengawasan polis selama 2 tahun mengikut Seksyen 27 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 sebaik selesai menjalani hukuman penjara. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Zul Fazliah Mahmud, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kembali menonton teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan kita ada Cikgu Rosman dari SMK Triang Hilir dan Cikgu Azam dari SMK Sultan Abdullah Cenderung Balai Perak dan juga kawan-kawan saya dari kedua-dua sekolah. Sebentar tadi kita sekembalinya dari iklan kan Cikgu, kita ada lihat satu video berita berkenaan dengan amang seksual. Jadi jom Cikgu, kita mulakan pelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, sebelum kita mengupas topik ini dengan dalam murid-murid dan audien yang melihat sekarang. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini ingin saya tegaskan bahawa apabila selesai PDPC ini ataupun PDBR ini live ini, kita akan berjaya menyatakan maksud amang seksual. Yang kedua, mengenal pasti tingkah laku amang seksual. Yang ketiga, mengaplikasi kemahiran berkata tidak kepada amang seksual. Yang keempat, menganalisis kesan kepada mangsa dan pemangsa sekiranya kes amang seksual tidak ditangani. Topik amang seksual yang diajar dalam PIRS, kurikulum pendidikan kesihatan, adalah untuk mendidik murid-murid agar tidak menjadi mangsa dan juga pemangsa. Tuan-tuan dan puan dan juga murid-murid sekalian. Okey Nisa, tadi kita dah dengar apa yang telah diperkatakan oleh Cikgu Azam tentang di akhir pembelajaran nanti ada 4 perkara yang kita nak capai. Baik. Okey, kita masuk kepada persoalan yang telah Nisa tanya kepada kami tadi mengenai apa di amang seksual dan juga murid-murid yang berada di talian dan di rumah. Apa yang dikatakan sebagai amang seksual? Okey. Amang seksual bermaksud serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal. Maknanya serangan, sentuhan kepada bangsa yang berlaku secara fizikal dan juga bukan fizikal. Ini bermaksud melakukan apa-apa perbuatan sama ada melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak atau remaja atau perbuatan bukan fizikal yang menjerumus kepada tingkah laku walaupun tanpa persetubuhan. Dan saya nak tegaskan di sini, amang seksual tidak semestinya berlaku kepada kanak-kanak perempuan. Ia juga berlaku kepada kanak-kanak ataupun remaja lelaki. Okey Nisa. Ya. Itu kita dah tahu tentang maksud amang seksual. Baik. Saya ingat jelas pada Nisa dan juga para pelajar. Ya. Seterusnya, bila kita membicarakan tentang amang seksual, kita tidak terlepas untuk membicarakan tentang undang-undang. Betul Cikgu. Iaitu Undang-Undang Malaysia Akta 792 yang melindungi kanak-kanak di bawah umur berkaitan dengan amang seksual. Okey, kita tengok dan kita kupas satu persatu. Okey, kita lihat kepada interpretasi undang-undang. Okey, amang seksual bermaksud gangguan atau ancaman seksual. Bila sebut saja amang seksual, dia mesti berkaitan dengan gangguan atau ancaman seksual. Okey, ancaman seksual terhadap kanak-kanak boleh terbahagi kepada 2 di dalam undang-undang
Akta 792, iaitu di bawah Seksyen 14 dan di bawah Seksyen 15. Okey, saya akan menguraikan sedikit tentang Seksyen 14 ini, Akta 792. Okey, yang pertama, kita lihat kepada Seksyen 14(A). Apa-apa perbuatan menyentuh mana-mana bahagian badan. Mana-mana bahagian badan seseorang kanak-kanak. Okey, itu 14A. 14(B) membuatkan kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian badan orang itu atau bahagian badan mana-mana orang lain. Okey, seterusnya Seksyen 14(C) membuatkan seseorang kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian badan kanak-kanak itu sendiri. Okey, boleh dikaitkan dengan Seksyen 14C. Manakala Seksyen 14D melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seorang kanak-kanak tanpa berlakunya persetubuhan ataupun tanpa melakukan perhubungan seksual. Okey. Itulah yang tadi dikatakan akta yang melindungi kanak-kanak kita di Malaysia, iaitu Seksyen 14 dan Seksyen 15. Okey. Okey, berdasarkan keterangan daripada Cikgu Rosman tadi, murid-murid, saya rasa dah jelas apa yang akta-akta yang terdapat. Okey, berdasarkan My Metro ni, satu keratan akhbar yang kita paparkan daripada sini, iaitu Harian Metro 2021. Baik. Kita lihat semua kes-kes di sini, tengok laporan daripada Bukit Aman, merekodkan 2,436 kes jenayah fizikal dan bukan fizikal dilakukan golongan ini terhadap kanak-kanak sejak 3 tahun lalu. Lebih membimbangkan apabila kes jenayah seksual ini didapati meningkat mendadak sepanjang PKP COVID-19 yang membabitkan 1,065 kes direkodkan sepanjang tahun lalu. Okey, Ketua Penolong Pengarah pula dipetik bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Bukit Aman. Okey, Assistant Commissioner Siti Kamsiah Hassan berkata, PDRM memandang serius isu berkaitan kewujudan golongan pedofilia di negara ini berdasarkan perkongsian maklumat di luar negara dan kes dilaporkan serta tangkapan yang semakin meningkat. Okey, berdasarkan statistik ini tidak pernah berlakunya penurunan. Kita tengok semuanya meningkat. Tidak pernah turun daripada tahun ke tahun. Pada saya ini sangat membimbangkan murid-murid. Okey, jadi kita perlu, kita paparkan lagi statistik. Tengok peningkatan kes pedofilia. 2,436 kes jenayah berbabit pemangsa kanak-kanak sejak 3 tahun lalu. Okey, kita tengok peningkatan mendadak sepanjang tempoh 1,065 kes murid-murid. Cik Nisa meningkat dan statistik yang seterusnya daripada 2018 hingga 2020 semuanya menunjukkan peningkatan yang ketara. Jadi, soalan saya mudah setelah kita berbincang tadi, saya nak tanya murid-murid yang ada di paparan skrin sekarang. Adakah murid tahu apakah bentuk tingkah laku amang seksual? Okey, sila jawab. Ada yang nak kongsikan? Adakah anda tahu? Silakan. Idina. Gangguan secara visual, cikgu. Gangguan secara fizikal. Oh, terima kasih Agriana. Ada lagi? Siapa yang nak jawab ni? Okey, Anis. Silakan Anis. Gangguan fizikal. Gangguan fizikal. Okey, terima kasih. Jawapan anda adalah tepat dengan apa yang kita katakan tadi. Okey, ini seterusnya. Kita tengok lagi di paparan slide ini. Bentuk tingkah laku amang seksual. Yang pertama, gangguan secara fizikal murid-murid. Yang kedua, gangguan secara lisan. Dan yang ketiga, bukan lisan ataupun bahasa tubuh. Seterusnya, yang keempat, gangguan berbentuk visual. Yang kelima, gangguan bentuk psikologi. Okey. Kita tengok gangguan secara fizikal. Okey, ini contoh yang ada. Kita paparkan dekat sini. Ada 4 contoh. Pertama, menyentuh bahagian lain tubuh mangsa. Okey, kita tengok gambar tu, banyak tangan kan? Ada body yang di tengah tu berwarna merah. Okey, seterusnya, sentuhan yang tidak diingini. Datang dari belakang, tengah kita buat kerja. Tak kira lelaki atau perempuan. Seterusnya, menyentuh anggota seksual mangsa. Ini dah berat. Lagi berat. Okey? Dan yang keempat, memeluk mangsa secara paksa. Okey? Paksa ni maksudnya tiada kemahuan daripada mangsa. Okey. Kita tengok
Seterusnya, gangguan secara lisan. Kata-kata gurauan yang menjurus kepada seksual. Selepas tu, kita tengok usikan berunsur seksual. Seterusnya, bunyi-bunyian berunsur seksual. Soalan atau ayat yang berunsur seksual ditujukan kepada mangsa. Mangsa sangat tidak bersetuju dan mereka terpaksa menerima ketidakadilan ini. Seterusnya, Man. Okey, yang ketiga. Contoh gangguan bukan lisan, bahasa tubuh. Kita tengok sini. Kerlingan atau jelingan yang mempunyai niat. Okey. Menjilat bibir. Menjilat bibir. Itu pun merupakan contoh-contoh gangguan seksual. Seterusnya, bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks. Ini lagi berat. Okey, yang keempat. Contoh gangguan psikologi. Mengikuti, memahati atau menghubungi seseorang kanak-kanak secara berulang kali atau kerap. Sehingga mangsa menjadi takut. Okey. Contoh, mengulangi ajakan merayu seperti mengajak keluar, berjalan, berduaan yang telah ditolak sebelum. Caranya banyak melalui WhatsApp ataupun telefon dan sebagainya. Okey, yang ini gangguan berbentuk visual. Ini zaman media, Betul. internet penggunaan medium internet, Google dan sebagainya. Sangat-sangat meluas. Sangat-sangat meluas. Okey. Yang pertama, menggugut untuk menggunakan gambaran bentuk visual, audio atau bertulis atau gabungan ketiga-tiganya sekali. Okey, dia hantar melalui apa? Nampak? Dalam gambar kita dah tunjuk handphone kan? Smartphone. Yang kedua, menunjukkan bahan lucah. Murid-murid ataupun anak-anak tahu kan bahan lucah apa kan? Okey. Yang ketiga, melukis bahan lucah. Dia guna pen, lukislah. Dekat mana? Dekat buku note ke apa semua. Dan ditunjuk bagi dekat mangsa. Yang keempat, menulis surat berunsur seksual. Contoh, menghantar gambar berunsur lucah kepada kanak-kanak, baik lelaki ataupun perempuan dalam telefon. Satu soalan saya. Cik Nisa pernah kena tak? Contoh. Unfortunately pernah kena. Pernah? Okey. Tak apa. Kita beri. Macam mana kita nak menghadapi benda ini? Sesuai ni kan? Soalan kepada murid-murid ya. Apakah murid-murid pernah menghadapi atau diganggu dengan tingkah laku yang telah saya nyatakan tadi? Okey, sila jawab. Silakan Anggana. Okey, silakan. Saya tak pernah, cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, ada lagi? Ada lagi nak kongsikan? Ada lagi tak? Nak kongsi jawab? Silakan. Okey, silakan Wani. Silakan. Pernah? Saya juga tak pernah, cikgu. Okey, alhamdulillah. Anda adalah orang-orang yang dipilih tidak kena dengan gawang macam ni ya. Okey, seterusnya. Okey, ini saya serahkan kepada sahabat saya, Cikgu Rosman. Okey, tadi saya dengar Nisa pun ada kata pernah. Jadi, seandainya pernah berlaku, itu merupakan amang seksual. Dan perkara ini tidak boleh didiamkan. Perlu dimaklumkan kepada orang-orang yang kita percayai. Kalau di sekolah, kita kena bagi tahu dengan guru yang kita percayai, guru disiplin, kaunselor. Atau jika kita tak mampu nak bagi tahu dengan guru, kita rasa malu, kena bagi tahu kepada kawan-kawan atau sahabat kita yang paling rapat, dan yang paling penting bagi tahulah kepada kedua ibu bapa. Saya percaya ramai di luar sana yang mungkin menghadapi situasi apa yang kita bincangkan dan merasa takut untuk memberitahu kepada siapa yang mereka harus percayai. Kita akan bincangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Kita berinteraksi seketika, jangan ke mana-mana, kembali ke Teras di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Selamat sejahtera semua. Nama saya ialah Dev Ganesh. Thank you for the care and love, teacher. You are the best teacher. Happy Teachers Day. Selamat Hari Guru. Guru saya, kawan saya. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih kepada semua yang setia menonton teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi merupakan video ucapan Selamat Hari Guru. #Terima kasih Cikgu dari adik Deva Ganesh dari SJKT Kero Perak. Terima kasih adik. Dan kita akan teruskan dengan pembelajaran kita di mana kita sedang membincangkan topik kita pada hari ini iaitu amang seksual dengan Cikgu Rosman dan juga Cikgu Azam. Sebelum tu kan Cikgu, saya nak tanya kawan-kawan saya ni, masih okey semuanya? Kalau masih okey, bagi Nisa double thumbs up. Semuanya masih bersedia. Jadi jom Cikgu kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey. Kita dah menyentuh tentang tema, topik dan apa dan jenis-jenis amang ataupun gangguan seksual. Okey. Kita tengok di tangan Gambar, Cikgu ni ada gambar ni. Tengok aktiviti 1 untuk awak semua jawab murid-murid. Okey. Ini siapa nak jawab ni? Ni gangguan apa amang seksual jenis apa? Tan, dah angkat tangan Cikgu. Silakan Tan. Cikgu, itu gangguan visual, Cikgu. Visual. Okey, betul. Tahniah Tan. Betul lah. Okey, yang ini. Gambar yang kedua. Kita tengok ada lelaki pegang badan seorang perempuan dekat depan tu kan? Okey, siapa nak jawab? Ini gangguan bentuk apa? Silakan. Anis. Anis? Amang fizikal. Gangguan fizikal. Amang fizikal. Betul. Tepat sekali. Okey. Begitu, ini saja aktiviti yang kita ada ini, tapi lepas ni kita akan sambung lagi. Kita back balik kepada Cikgu Rosman ya. Silakan Cikgu Rosman. Silakan Cikgu Rosman. Okey, tadi kita dah dengar Cikgu Azam telah bercerita ataupun menerangkan panjang lebar berkenaan dengan 5 tingkah laku yang berkaitan dengan amang seksual. Kelima-lima itu merupakan tingkah laku yang boleh disabitkan dengan amang seksual. Okey. Kemudian seterusnya kita beralih kepada bagaimana murid-murid boleh mengaplikasikan berkata tidak kepada amang seksual seandainya perkara ini berlaku. Okey, kita lihat bagaimana kita nak aplikasikan. Kita lihat sama-sama. Okey, yang pertama, menolak perlawaan untuk berdua-duaan. Kalau ada perlawaan daripada rakan sebaya ataupun orang yang lebih dewasa untuk berdua-duaan, okey, kita mampu untuk mengatakan tidak kepada perlawaan berdua-duaan. Okey, yang kedua, menjerit sekuat hati apabila diri berada dalam bahaya. Jerit sekuat hati. Jangan rasa malu. Okey? Agaknya Cikgu Rosman macam mana kita nak jerit tu? Kita minta Nisa lah. Nisa boleh tak? Kan contoh. Mungkin Nisa boleh bagi nak contoh. Nak kena jerit ke? Bagi Nisa dia tak keluar lagi. Kalau orang ganggu saya akan jerit. Tak nak. Macam tu. Boleh Cikgu? Boleh. Cukup kuat tak? Okey, tu mungkin kurang kuat sikit. Mungkin orang tak dengar. Okey? Jadi kena jerit sekuat hati. Jangan rasa malu sebab kita kena jaga diri kita sendiri. Okey, yang ketiga, sentiasa berwaspada dan bertindak dengan bijak terhadap orang lain walaupun ada pertalian kekeluargaan. Okey, kita kena ada sentiasa perasaan berwaspada dan bertindak sebijak-bijaknya. Terutamanya jika ada pertalian kekeluargaan. Yang keempat, jangan mengikuti individu yang baru anda kenali. Kadang-kadang kita baru kenal seminggu je pun dalam media sosial. Betul. Jika anda ingin mengikuti individu yang telah lama anda kenali. Tadi kalau individu yang kita tak kenali. Yang ini pula individu yang kita kenali. Sebab amang seksual ini tidak terbatas kepada individu yang tidak kita kenali. Betul. Sebab selalunya amang seksual berlaku kepada individu yang dikenali. Mangsa mengenali pemangsa. Mungkin yang rapat Cikgu Rosman. Ya. Okey, seterusnya, jika anda ingin mengikuti individu yang telah lama anda kenali, maklumkan kepada ibu bapa terlebih dahulu dan perlu berhati-hati. Okey, contoh saya dengan Cikgu Azam. Okey, sebab saya dah beritahu amang seksual ni tidak mestinya berlaku kepada perempuan sahaja. Dia boleh berlaku pada lelaki. Okey, contoh saya ajak Cikgu Azam untuk keluar. Atau Cikgu Azam tak kenal saya. Okey, kena bagi tahu
dengan ibu bapa kita. Okey, yang kelima, sentiasa berada di tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang lain. Ini kena ingat anak murid saya, okey, semua dan yang di luar sana, okey, sentiasa berada di tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang lain supaya mengurangkan chances ataupun peluang risiko pelaku amal seksual ini untuk mengambil kesempatan. Yang keenam, jauhkan diri jika mengesyaki sesuatu yang tidak baik akan berlaku. Kalau ada rasa was-was terdetik dalam hati, cepat-cepat ambil tindakan untuk menjauhkan diri. Okey, dan yang ketujuh, jika anda diajak untuk ke sesuatu tempat sama ada yang anda tidak ketahui atau yang anda ketahui dan bersendirian, maka elakkan dan berkata tidak. Maklumkan kepada ibu bapa anda. Okey, jelas tak anak-anak murid saya semua? Kawan-kawan semua okey? Jelas? Jelas. Fokus Engriana, masa-masa jelas? cikgu. Jelas 7 perkara ini, sebenarnya banyak lagi. Ini antara bagaimana kita nak mengaplikasikan katakan tidak. Kita kena berani untuk mengatakan tidak. Betul tu cikgu. Contohlah, saya ajak Nisa, jom Nisa kita jalan berdua-dua. Maaf cikgu, tak nak. Macam tu. Yes, tegas, Nisa cikgu, kena tegas. Tidak, maaf cikgu saya tak kenal pun. Faham. Jadi apa yang kita pelajari setakat ini mungkin boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita, dalam kalangan murid-murid untuk kita sama-sama menjaga diri kita. Dan saya percaya cikgu, kita pun kena peka dengan kawan-kawan kita. Mana tahu ada yang tak nak bercerita, kita tengok mereka ni macam ada masalah. Jadi kita bantu. Betul tak cikgu? Betul. Itu Nisa, saya nak sebut sikit berkaitan dengan yang nombor 3 ni tadi. Baik cikgu. Sentiasa berwaspada dalam tindak dengan bijak terhadap orang lain walaupun ada pertalian kekeluargaan. Contoh, dalam Islam sendiri pun, kalau kita nak masuk bilik kedua ibu bapa kita, apa yang perlu kita buat? Kita ketuk dulu dan kita mohon kebenaran untuk masuk ke dalam bilik ibu bapa. Ataupun kalau kita dalam keluarga, kita dalam keluarga, baik adalah adik lelaki dan perempuan, kita diminta, ibu bapa diminta untuk mengasingkan, bila anak makin dewasa, makin remaja, asingkan tempat tidur. Dan yang ketiga, jaga tata susila kita dalam keluarga kita supaya kita dapat mengelakkan daripada berlakunya amang seksual. Baiklah. Okey, Nisa. Ya. Okey. Sebenarnya selain kita dah tahu tentang berkata tidak, bagaimana kita sebenarnya nak mencegah berlakunya amang seksual? Kalau berlaku kat kita, bagaimana kita nak cegah? Ataupun bagaimana sebenarnya kita dapat mencegah supaya amang seksual ini tidak meningkat kesnya saban tahun yang dibicarakan oleh Cikgu Azam tadi, peningkatan daripada 2018, 2019, 2020 semakin membimbangkan. Okey, yang pertama, melalui pendidikan. Okey, melalui pendidikan. Contohnya pendedahan melalui pendidikan yang kita belajar hari ini pendidikan lah. Perlu agar tiada murid yang akan menjadi mangsa dan pemangsa. Maknanya pendidikan kena jelas. Kita kena jelas, pelajar-pelajar kena jelas, murid-murid kena jelas bahawa kita tak nak lepas ini, kita dah belajar tajuk amang seksual ni, ada yang akan jadi pemangsa. Kalau tak ada pemangsa, maka tak ada mangsa. Jadi, melalui pendidikan lah kita nak ajar, nak bagi tahu murid-murid, nak bagi tahu masyarakat, nak bagi tahu komuniti, nak bagi tahu seluruh negara bahawa pendedahan melalui pendidikan perlu dan berterusan supaya tak ada lagi yang akan jadi mangsa dan yang jadi pemangsa. Okey, maksud Cikgu Rosman, adakah pendidikan yang secara formal ataupun tidak formal? Kedua-duanya sekali. Okey, di sekolah cikgu akan ajar secara formal. Tapi mungkin di rumah ataupun melalui kempen ataupun melalui didikan ibu bapa atau rakan-rakan boleh menyampaikan secara tidak langsung melalui pendidikan tidak formal ini. Okey, yang kedua, melalui didikan agama dan moral. Okey, ini tidak dapat dinafikan. Setiap murid harus dilengkapi didikan agama dari awal, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Jadi akan dapat meningkatkan jati diri mereka dan tidak terjerumus ke kancah amang seksual. Yang kita takut anak murid kita jadi pemangsa, maka akan wujudlah mangsa. Yang ketiga, ambil peduli dalam masyarakat. Ambil peduli dalam masyarakat. Ini sangat penting. Okey, masyarakat perlu lebih cakna
dengan persekitaran kejiranan mereka. Kaedah jaga tepi kain orang. Pada hari ini untuk kes-kes keselamatan amat penting bagi mencegah sesuatu itu daripada berlaku. Jangan amalkan engkau aku. Jangan amalkan engkau aku. Jadi kita dalam komiti masyarakat setempat dalam persekitaran kejiranan perlu untuk ambil berat dan perkataan jaga tepi kain orang untuk keselamatan bukan anak kita sahaja. Untuk anak jiran-jiran kita adalah sangat penting, Nisa. Betul tu cikgu, itu apa yang saya katakan tadi. Kita sendiri kena peka dengan apa yang berlaku di sekeliling hidup kita, sekeliling tempat kerja ataupun kejiranan kita. Kita lihat sekiranya ada perkara yang kita boleh bantu dan kita menjalankan tanggungjawab sebagai seorang masyarakat untuk memastikan anak-anak membesar dalam keadaan yang lebih selamat. Kita akan sambung perbincangan kita yang sungguh-sungguh menarik pada hari ini. Selepas ini kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Rosman dan juga Cikgu Azam. Tadi kita dah berbincang mengenai dengan apa maksud amang seksual, apa itu bentuk-bentuk amang seksual dan bagaimana kita boleh mengelakkan. Saya pastikan Cikgu, apabila berlaku amang seksual pastinya meninggalkan kesan pada mangsa. Ya, betul. Okey Nisa, sebelum kita masuk kepada kesan amang seksual kepada mangsa dan pemangsa, terlebih dahulu saya nak tanya Nisa lah, seandainya situasi amang seksual itu berlaku pada Nisa, apa agaknya Nisa akan lakukan? Oh, kalau ikutkan perangai bro-bro saya ni, saya berumuk je. Berumuk saja. Ya, tapi yang penting kita kena tegas dalam menolak sebarang, orang kata apa, perlawanan atau ajakan yang boleh menjuruskan kepada peluang, kepada pemangsa. Ya, betul. Bila kita kurangkan peluang, maka kuranglah kejadian mengenai dengan amang seksual. Okey, kita nak tanya kawan-kawan kita, apa yang akan anda lakukan seandainya perkara ini berlaku pada anda dan rakan anda? Saya nak tanya Engriana. Silakan Engriana. Engriana, silakan. Apa yang awak akan lakukan? Rasanya menjerit, bagi tahu orang lain? Okey. Yang pertama, saya akan menolak secara halus dengan cakap tidak. Jika diendahkan, saya akan melaporkannya kepada ibu bapa saya. Okey, secara halus sudah risau dah tadi, dia sebut secara halus. Rupanya katakan tidak. Sesuai dengan suara dia. Halus. Kadang-kadang kita jangan secara halus, mesti tegas. Seperti yang Cik Nisa maklumkan tadi, tegas supaya kita tidak menjadi mangsa kepada pemangsa. Okey, kita nak kepada kesan amang seksual kepada mangsa. Okey, apa kesan dia? Yang ini sangat penting kita nak tahu kesan jika berlaku, apa yang berlaku. Okey, yang pertama adalah kesan fizikal. Okey, iaitu yang pertama serangan panik. Serangan panik. Yang kedua gangguan tidur. Bila dah berlaku tak boleh nak nelak mata, tak lena, gangguan tidur, mengigau dan sebagainya. Mimpi ngeri, mimpi didatangi dan sebagainya. Seterusnya berat badan tidak menentu, sebab susah hati, hilang selera makan, kemudian kerap sakit kepala sebab terlalu memikirkan, jika ini berlaku, dan tubuh badan menjadi lesu. Ini kesan secara fizikal kepada mangsa. Okey, seterusnya kesan
dari sudut psikologi. Kesan dari sudut psikologi kepada mangsa. Yang pertama, hilang motivasi diri. Kalau ini berlaku pada murid, maka dia akan kita lihat ketidakhadiran ke sekolah, dalam kelas tidak dapat memberikan tumpuan kepada pelajaran, menjauhkan diri pada rakan-rakan, sebab dia hilang motivasi diri. Hilang minat terhadap sesuatu yang pernah dilakukan sebelum ini. Itu yang kedua. Kalau dia minat sukan, dia tak minat sukan dah. Kalau dia minat melukis, dia tak minat melukis dah. Maknanya dia telah menjadi orang yang tidak aktif. Yes, dia pasif sebab dia kesannya kepada psikologi dan juga perasaan dia. Kemudian yang ketiga, penafian terhadap realiti. Penafian yang harus teruskan kehidupan. Dan dia jangan kena ingat bahawa yang bersalah bukan dia. Yang bersalah adalah pemangsa. Jadi penafian terhadap realiti. Yang keempat, menyendiri. Jadi mangsa ni akan menyendiri, duduk dalam bilik seorang-seorang, sentiasa bermonolog, sentiasa rasa susah hati dan sebagainya. Seterusnya, hilang keyakinan diri. Hilang keyakinan diri, tak mampu nak buat sesuatu, tak percaya dengan diri sendiri. Okey. Yang keenam, ketakutan. Sentiasa dibayangi oleh pemangsa. Sentiasa berada dalam ketakutan, tak yakin dengan diri sendiri. Yang ketujuh, akan berlaku kekeliruan. Yang ke-8, kegelisahan. Sentiasa gelisah. Dalam kelas tak boleh duduk senyap. Ontok, gelisah. Tak boleh beri tumpuan pada guru mengajar. Kadang-kadang cikgu boleh perasan perubahan-perubahan kepada anak-anak murid. Kemudian yang menyebabkan mereka ini hilang tumpuan kepada pelajaran. Terutama bagi anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM. Dan yang terakhir, ini yang kita paling takut, iaitu kemurungan. Kemurungan yang menyebabkan murid tadi duduk bersendirian, menung, kemudian tidak yakin dengan diri sendiri, tak boleh datang sekolah, tak percaya dengan orang lain, tak percaya dengan masyarakat sekitarnya, dan akhirnya boleh menyebabkan sesuatu yang buruk akan berlaku. Cikgu, saya tertanya-tanya sebenarnya, adakah situasi amang seksual ni akan berlaku macam dewasa kepada kanak-kanak atau sesama dewasa atau kanak-kanak dengan kanak-kanak juga? Okey, sebelum Cikgu Azam jawab yang tu dulu. Saya sebenarnya nak tambah sikit. Boleh cikgu. Lagi. Sebab yang itu nanti Cikgu Azam akan jawab. Okey. Saya nak masuk kepada kesan kepada pemangsa dulu. Sebab tadi kita dah belajar tentang kesan kepada mangsa. Sekarang ni kita tahu apa pula kesan kepada pemangsa. Banyak kesan sebenarnya. Tetapi hari ini cikgu nak fokuskan hanya 2 sahaja. Iaitu jika pemangsa didapati bersalah, di bawah Seksyen 14, penjara tidak melebihi 20 tahun. Cikgu ulang balik. Penjara tidak melebihi 20 tahun dan hukuman sebatan minimum 6 kali sebatan. Sebatannya tak sama macam kena rotan, tak siap kerja sekolah. Ini sebatan bagi pemangsa yang dikenakan, iaitu sekurang-kurangnya 6 kali sebatan. Dan yang kedua, jika pemangsa disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 15, penjara tidak melebihi 10 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-dua sekali. Jadi, kesan ini sangat besar. Maka elakkan diri kita menjadi pemangsa. Okey, persoalan Nisa tadi sangat baik. Saya sangat setuju dengan persoalan tersebut. Tapi saya nak bagi Cikgu Azam yang akan menguraikan persoalan Nisa tadi. Okey, silakan. Silakan cikgu. Tak apa. Okey. Tak apa, Cikgu Rosman pegang. Okey. Kita tengok kita berbalik pada soalan host kita, Cik Nisa. Okey. Amang seksual mungkin boleh berlaku. Ada di skrin ni, kita paparkan kat skrin, ada yang pertama ialah antara kawan. Antara kawan tanpa kita sedar, itu adalah amang seksual. Okey, selepas tu antara ahli keluarga. Antara ahli keluarga yang rapat, tak perlulah cikgu nak sebutkan di antara siapa. Tapi yang paling rapat dalam family yang kecil itu pun boleh berlaku. Dan seterusnya, antara ahli dalam komuniti, dalam kampung awak, dalam daerah awak, dalam masyarakat awak. Lepas tu,
Yang terakhir ialah amang seksual tidak mengenal masa. Tidak mengenal masa. Sesiapa pun boleh kena. Tapi kita tak sedar sebenarnya. Okey, jadi topik ini sangatlah terbaik untuk menyedarkan kita semua bahawa kita kena cegah amang seksual ini dalam masyarakat kita. Betul. Okey, murid-murid boleh? Setuju murid-murid? Okey. Cuba angkat tangan kanan. Tengok macam mengantuk. Angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Yes, semua segar lagi. Okey, Kita akan Nisa. teruskan lagi ya. Sebelum Cikgu Azam teruskan, saya ada aktiviti sikit untuk silakan Cikgu Rosman. Jom. Okey, saya pergi hilang tepi sini, ngantuk ni. Rosman, Sebab Rosman tengah. aktiviti berat, okey, dan kita nak faham tentang undang-undang tentang amang seksual keseluruhan, kita ada aktiviti. Alright, di tangan cikgu. Baiklah, di tangan cikgu ada 3 sampul. Macam traffic light tapi tak ada warna kuning. Ada merah, ada biru dan ada hijau. Okey, agaknya siapa nak cuba jawab? Nak cuba buka sampul ni? Silakan. Pilih satu. Okey, silakan Anggrana, maaf. Saya pilih warna merah, cikgu. Warna merah. Okey, merah secantik orangnya. Merah menawan. Okey. Alright. Dengar baik-baik situasi yang cikgu nak tanya awak. Anda baru sahaja mengenali seorang rakan baru di dalam media sosial seperti chat, Twitter, TikTok dan sebagainya lah. Rakan baru anda mengajak anda untuk keluar bertemu setelah seminggu berkenalan. Soalannya, apakah tindakan anda apabila menerima ajakan ini? Silakan Negrena. Takutnya. Okey. Pada pandangan saya, tindakan yang akan saya lakukan ialah saya akan tidak mengikuti individu tersebut, iaitu individu yang baru saya kenal. Dan jika saya ingin mengikuti individu yang telah lama saya kenali, saya akan memaklumkan kepada ibu bapa saya terlebih dahulu dan lebih berhati-hati. Okey. Bagus. Maknanya Anggrana faham dengan apa yang perlu dilakukan sekiranya situasi ini berlaku. Kita ada lagi 2 sampul, cikgu. Ya, kita nak tanya. Minta seorang lagi. Siapa yang nak cuba? Siapa cuba? Hadiah menarik ni. Mungkin Cikgu Azam Azawani, hadiah. Okay, silakan. 2 sampul je. Warna hijau atau biru? Sampul hijau atau biru? Saya pilih biru. Okey, biru kita simpan sampul hijau Alright. Kita lihat. Apa nak bacakan? Boleh juga. Boleh juga. Silakan. Okey, saya akan bacakan pernyataan di dalam sampul biru ini yang berbunyi, seorang pemangsa telah didapati bersalah kerana telah melakukan amang seksual kepada kanak-kanak berumur bawah 18 tahun. Pemangsa telah disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 14 Akta 792. Soalannya, apakah bentuk hukuman yang boleh dikenakan ke atas pemangsa? Hukuman ke atas pemangsa. Silakan. Ya. Penjara tidak melebihi 20 tahun dan hukuman sebatan minimum 6 sebatan. Okey, tepat sekali, betul. Terima kasih Nisa kerana membacakan soalan. Tahniah kepada anak saya. Jelas anda telah memahami kesan kepada pemangsa dan juga pemangsa. Okey, teruskan Cikgu Azam seterusnya. Baiklah, jom cikgu kita teruskan. Okey. Kita sekarang ni dah pergi kepada bagaimana kita ingin mencegah. Mencegah. Memang perkataan mencegah ni adalah lebih baik daripada mengubat. So kita kena cegah. Okey, di sini saya akan jelaskan. Jika berlaku pada anda, yang pertama sekali jangan takut. Jangan sekali-sekali gementar dengan pemangsa. Okey, apa kita perlu buat? Ini adalah cadangan daripada cikgu berdua. Okey, sekiranya anda takut, keliru atau diugut oleh pelaku, jangan hanya mendiamkan diri dan membenarkan perkara tersebut berterusan. Okey, kita kena sekat, kita kena blok. Jangan bagi berlaku lagi. Betul. Sebaliknya, cuba untuk memberitahu orang yang rapat dengan anda, seperti ahli keluarga atau sahabat karib untuk mendapatkan bantuan. Okey, cerita dengan orang yang awak boleh percaya. Okey, kalau dengan orang yang tidak percaya nanti akan jadi benda lain. Okey. Yang ketiga, amang seksual bukanlah satu perkara yang boleh diambil mudah oleh masyarakat kerana boleh berlaku pada sesiapa dan di mana sahaja. Okey, selalu kita dengar kalau apa? Kita kena ganggu aja. Alah gatal. Bukan ya, ini berat sebenarnya. Bukannya hanya setakat kata alah gatal. Tak boleh. Okey, yang seterusnya, jangan biarkan amang seksual ini berlaku
dalam persekitaran anda. Okey, kita kena block, kena tutup, kena lockdown betul-betul. Supaya benda ni tidak menjadi racun pada masyarakat kita. Betul, bukan setakat lockdown kepada diri sendiri, kita lockdown kepada masalah yang tengah membarah ni dalam komuniti dan juga masyarakat kita. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh bincangkan kalau kita sebutkan tentang topik amang seksual ni, kerana ini adalah perkara yang penting untuk kita sama-sama menjaga diri kita dan diri orang sekeliling kita. Kita sebenarnya cikgu dah tiba ke penghujung rancangan. Cemburu betul jam tu dengan kita. Ya cikgu, mungkin cikgu Azam atau cikgu Rosman boleh berikan sedikit rumusan tentang topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, Nisa, saya ada satu perkara yang saya nak sebut. Sebenarnya topik ini adalah untuk mesej kemanusiaan sejagat dalam aspek kesihatan reproduktif ataupun di sekolah kita panggil PIRS dan seksualiti yang merentasi fahaman dan juga agama. Sebab ini adalah mesej kemanusiaan. Betul. Okay. Cuba tahu? Okey, pesanan cikgu yang terakhir pendek je, 3 perkataan. Cegah sebelum parah. Cegah sebelum parah. Okey, dapat semua? Okey, murid-murid? Semua okey ya? Kawan-kawan kita double thumbs up kalau anda okey. Okey, double. Semua sekali. Ya. Diharapkan apa yang kita pelajari pada hari ini sungguh bermanfaat buat kita semua, bukan setakat murid-murid di sekolah, malah di luar sana yang sedang menonton teras di Didik TV KPM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Rosman kerana sudi bersama-sama dengan kami, Cikgu Azam dan juga kawan-kawan saya dari sekolah kedua-dua cikgu kita iaitu SMK Teriang Hilir Simpang Durian Jelebu Negeri 9 dan juga SMK Sultan Abdullah Cenderung Balai Perak. Terima kasih kepada semua menonton. Kita akan jumpa lagi. Jangan lupa teras bersiaran setiap hari jam 8 pagi hingga 10 pagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Amang seksual merupakan tajuk yang sangat baik yang perlu dipelajari oleh anak-anak murid, terutama murid-murid tingkatan 5. Pendedahan melalui PDPC mengenai amang seksual sangat bertepatan kerana memandangkan kes-kes yang berkaitan amang seksual semakin meningkat saban tahun akibat dari ketidakfahaman masyarakat mengenai amang seksual dan undang-undang yang berkaitan amang seksual. Murid harus tahu dan memahami amang seksual supaya mereka bermaklumat mengenai tingkah laku yang boleh menyebabkan mereka disabitkan dengan amang seksual. Ilmu berkaitan amang seksual ini akan menjadikan generasi muda kita, terutama murid-murid di bawah umur 18 tahun, agar mereka tidak menjadi mangsa dan tidak menjadi pemangsa. Ilmu berkaitan amal seksual bukan sahaja untuk anak-anak murid, tetapi juga untuk orang dewasa. Moga suatu hari nanti kes-kes amal seksual ini akan terus berkurangan dengan adanya penyampaian ilmu yang berkesan seawal di peringkat sekolah. Didik TV KPM